sisi para ulama, apabila satu orang nak pergi duk jamin orang lain, dia kena tahu apa benda yang dia nak jamin tu. Kalau dia tak tahu benda apa yang dia nak jamin, kita pun duk kata, ni hang duk pergi sanggup nak bayar hutang pok hang ni, hang duk pergi duk umum tak ketahuan hala ni, hang tahu banyak benda dia nak bayar, aku tak tahu. Hang bolehkah nak bayar kalau orang boleh tuntut? Aku pun tak tahu. Maka di sisi mazhab Imam Syafi'i dan juga sebahagian ulama lain, dia tidak cukup syarat sebagai penjamin, dia tak wajib bayar, dia hanya sunat bayar. Yang orang tanya, habis dah, cuma saya ni juga masih lagi berkaitan dengan buat baik pada si mati. Apa dia? Iaitu isu hutang si mati. Selalu sebelum semayang kita akan panggil ni minta waris. Yang nak jadi waris ni bagi ketahuan. Jangan duk pergi seronok tak tahu halah. Tahu dia panggil apa ni? Dia panggil dhaman, kafalah, jaminan. Dia macam garantor. Sesiapa yang ada hutang dengan bapa saya, silalah datang bertemu dan tuntut dengan saya. Yang pertama saya nak peringat dululah. Tak apa, jangan takut. Dia kata ustaz mai tak pontisak ni. Kita tengok dia mai tidur di masjid. Awak tak pontisak, orang ketuk pintu, pok dia kaki hutang. Itu dia lah. Yang pergi sanggup pasal apa? Tak apa, kita nak cerita bab hak sanggup ni. Macam mana jalan keluar dia? Ada. Siapa dia hak kena dengan siapa hak tak kena. Siapa dia yang pergi sanggup tak ketahuan, dia kena dengan siapa yang sanggup tak kena. Baik. Tapi sebelum saya nak cerita tu, saya nak sebut kat tuan-tuan, mau kalau sudah hutang bayar. Bayar kali sikit pun tak apa. Pasal apa? Pasal tuan-tuan duduk baca hadis kan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Tergantung. Tuan-tuan tahu tergantung tu apa? Nyawa seorang beriman itu tergantung dengan hutangnya. Di kalangan ulama kata tergantung tu, urusan dia di akhirat digantung. Pahala dosa dia tak dikira. Hold. Orang putih kata hold. Depa hang, gantung, tak buat apa sehinggalah hutang tu selesai, baru dimulakan urusan hisap dia. Maknanya lagi tak selesai hutang, hak pahala tak boleh tebus, hak syurga patut masuk pun tak boleh masuk, semua tersekat. Kan macam tuan-tuan kan, macam sahabat saya seorang bawa pergi nak buat pasport, tengok-tengok nama blacklist tergantung. Pasal apa? Tak boleh buat pasport pasal ada hutang lama dulu. Dia punya perah lah, tak boleh buat. Tak boleh buat, betul macam mana? Tak boleh pergi, tak boleh keluar negara, disekat kan? Nak kena pergi bayar tu baru nama naik. Macam tu lah tuan-tuan, hutang. Jadi siapa-siapa yang pertama hutang ni, siapa yang bayar? Si mati. Harta ambil ni, kena bagi clear ni, tertib ni, tertib dia. Pertama, anak bayarkan hutang bapa daripada harta peninggalan si bapa. Jual lah, kalau duit cash habis, rumah jual, tanah jual, bayar bagi habis. Ustaz, nak tinggal apa agak kami? Tak ada apa. Jual, reda apa? Tapi kalau saya nak kongsi cerita dengan tuan-tuan, macam-macam cerita kan? Tak apa. Jual, habis bayar. Bukan harta kita, harta si bapa. Tapi kalau tuan-tuan pi sanggup, ni dia panggil pi sanggup ni, yang pegang mikrofon, yang Tok Imam pun pegang. Mana ada anak suruh, mana anak dia so, dia tuan-tuan tahu ni, pegang ni bukan pegang saja ni, pegang tu, pegang pak sanggup. Pak sanggup dalam Islam dia ada dua pak sanggup. Satu, pak sanggup yang tahu nilai hutang pak dia. Mana-mana anak yang tahu pak dia ada hutang banyak, mungkin pak dia sebelum mati apa semua, ni aku ada hutang 13,000, hang boleh dia tolong bayar, aku tak ada duit dah. Tak apa pak,
Saya tahu pak hutang 13,000, saya pun duk kira, saya mampulah takkan nak tolong bayar ni. Pak jangan risau. Pak matilah dengan tenang. Kan? Dia ni syarat-syarat dia mampu, dia tahu nilai hutang tu berapa. Maksudnya dia bukan sanggup adat ni. Dia tahu kata pak dia hutang banyak mana, dia tahu hutang dengan siapa, dan dia tahu dia berkemampuan. Jangan pak dia panggil, hang boleh bayar 13,000 ni. Nak bayar lagu mana pak hak saya dengan pak pun tak selesai lagi ni. Oh, kan. Okey. So yang ni kalau dia pergi sanggup, dia kena bayar. Tapi yang duk ada dalam masyarakat kita ni, di sisi mazhab Syafi'i semua tak cukup syarat. Maksudnya faham tak? Yang duk ada dalam masyarakat kita ni, pertama dia bukan tahu pak dia hutang banyak mana. Betul tak? Betul tak? Tak tahu. Nombor dua apa dia tu ke diri pun tak tahu nak boleh tolong bayar ke tak. Maka di sisi para ulama, apabila satu orang nak pergi duk jamin orang lain, dia kena tahu apa benda yang dia nak jamin tu. Kalau dia tak tahu benda apa yang dia nak jamin, kita pun duk kata, ni hang duk pergi sanggup nak bayar hutang pak hang ni, hang duk pergi duk umum tak ketahuan hala ni, hang tahu banyak benda dia nak bayar. Aku tak tahu. Hang bolehkah nak bayar kalau orang boleh tuntut? Aku pun tak tahu. Maka di sisi mazhab Imam Syafi'i dan juga sebahagian ulama lain, dia tidak cukup syarat sebagai penjamin, dia tak wajib bayar, dia hanya sunat bayar. Jadi yang duk mai sanggup depan ni, saya ingat hak ni paling banyak kali. Hak tak tahu apa tu, kalau orang mai minta maaf lah pak cik, saya balik-balik cek, tanya mak saya apa pak saya tinggal, pak saya tak tinggal apa pun. Jadi saya minta maaf pak cik, nak mai tutup, memang kami tak ada apa nak bayar. Hang yang kata mai cari hang yang suruh jumpa hang. Betul, saya suruh mai jumpa saya pun tak ada nak tengok apa lagi, saya pun tak tahu banyak mana. Maka di sisi para ulama, dia tak berdosa. Dia berdosa ke tak? Tak berdosa. Tak wajib, hanya sunat untuk dia bayar. Tetapi kalau dia tahu, hang tahu, aku tahu, hang memang nak bayar, ya memang aku nak bayar, hang ada duit tak? Ya aku ada duit. Maka kalau dia sebut dalam keadaan dia tahu, dia jelas dan dia mampu, wajib dia bayar. Kerana bila dia jamin, hutang tu balik atas dia. Seperti yang berlaku kepada sahabat tu. Sahabat tu nampak? Dia ada hutang tak? Ada ya Rasulullah, hampa semayang aku tak mau. Hampa semayang aku tak mau. Tiba-tiba ada satu orang, dia kata apa? Rasulullah, hutang di atas saya. Maksudnya dia jamin saya akan bayar. Baru Rasulullah bayar. Artinya selesai. Tapi atas si jamin tu lah. Dan kawan tu tahu tak berapa? Dia tahu. Disebut ada hutang berapa? 2 dinar ke apa? Tuan-tuan faham tak? So saya nak kata, anak-anak yang pergi sanggup tu sebenarnya tak salah. Balik kepada apa yang ditinggalkan oleh si mati dan kemampuan dia sendiri. Kalau dia boleh mampu, dia bayar. Tapi kalau si mati tu ustaz, dia memang tak boleh bayar, macam mana? Tergantung. Cuma Allah Ta'ala akan tengok masa dia hidup ada usaha tak dia nak pergi bayar. Kerana Nabi kata siapa yang ada usaha nak bayar, dia tak mampu bayar, Allah akan bayar. Jadi kalau dia memang tak ada niat nak bayar, duk lari nak bayar, duk menculah nak bayar, yang ni memang tergantung. Nayo tuan, punya banyak pahala kita bawa, tak boleh nak pergi duk tebus. Pasal apa? Pasal nama kita blacklist. Pasal ada kes tak lepas. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah berkati kita. Dan tuan-tuan ingat, kita memang tak suka buat benda-benda yang Nabi tak buat ni. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Tapi apa benda yang Nabi benarkan kita buat, apa benda yang Nabi suruh kita buat, contohkan kita buat untuk orang mati, yang tu kita pakat buat. Kan? Dan ramai yang mai anak-anak bagus. Bukan cerita semua, bukan yang negatif, yang bagus pun ada. Mai bagi geran, bagi duit. Dia kata tak ambil ke? Dia kata ustaz, yang ni usaha mak ayah saya. Dia dah buat baik, dia buat kebajikan, saya ingat saya nak buat habuan untuk dia. Ada juga. Alhamdulillah, syukur masih ada anak-anak yang teringat untuk buat sesuatu pada mak ayah dia. Mak ayah dia tuan-tuan, kalau boleh balik, kalau boleh hidup balik, mereka nak buat. Tapi mereka tak boleh buat. Kita yang hidup dan kita mengaji, kita tahu apa yang mereka nak, kita tolong penuhi. Sebab
Biasalah tuan-tuan, mak ayah apa sahaja anak dia cuba, anak dia nak, dia kalau dia mampu dia akan bagi. Lah dia dah mati, dia mengharapkan kita. Orang mati mengharapkan orang hidup, bukan orang hidup mengharapkan orang mati.